أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا ذي الملك الفضيل Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Nasir, Timbalan Nasir, Pegawai dan ahli hajat kuasa Masjid Sarul SU kita, Biro Dakwah, seterusnya tuan-tuan guru, para hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah kita gunakan masalah beberapa minit, 40 minit ke 45 minit ni untuk sama-sama kita baca kitab ini, fahami apa-apa yang disuruh kita beramal dengannya, yang disuruh kita meninggalkannya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Apatah lagi kita sudah berada di awal minggu pertama bulan Syaban. Kita dah doa dulu semenjak masuk bulan Rajab, dah doa dah minta diberkati kehidupan kita sepanjang bulan Rajab dan sepanjang bulan Syaban, dan mudah-mudahan sampai usia kita dengan Ramadan Al-Mubarak ya. Dalam mukadimah ini saya nak masukkan sedikit lah tuan-tuan, mengenai dengan apa manusia nisbah dinisbahkan kepada menyeru kepada agama Allah tu dia bagi empat bahagi ya. Manusia ini dinisbahkan kepada menyeru kepada agama Allah tu dibagi empat bahagi. Pertama, rasul-rasul. Yang kedua, alim ulama kita. Yang ketiga, para mujahid, dan yang keempat ialah muazzin. Masuk situ muazzin, untungnya lah ya. Rasul-rasul ini dakwah agama Allah ini dengan mukjizat yang berbagai-bagai. Nabi Ibrahim di antara ni bakar dengan api tak hangus ya. Itu yang disebut di antaranya dalam surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayat ini, doa ini power untuk sesiapa yang terpegang benda-benda panas. Bacalah doa itu. Tapi jangan kenakan air, jangan kenakan minyak lah. Cukup ditiup dengan itu, yang kena tu. Baca 3 kali. Tapi bukan ala Ibrahim lah, ala siapa? Siapa nama yang kena tu? Ya. Pengalaman saya lah tuan-tuan, mungkin saya pernah cerita lama dululah. Nazir masjid saya tu, Ustaz Aiman Kadis, mungkin ada yang kenal sini kot. Nazir masjid, dia banyak rumah sewa di rantau panjang. Satu hari dia pergilah tengok rumah sewanya, bawa motor, dia badan besar, bawa motor, badannya besar macam apa ni, besar lagi macam Haji Jamil tu. Haji Jamil kan besar badannya kan. Kak selekoh jatuh kan, ini kena adjust. Memang meletup lah dia baca ayat tadi. Memanglah maksud kena menjerit lah, tapi lama-lama dia slow ni sejuk. Tak ada bekas kan? Tak ada bekas.
Allah. Itu memanglah ayat Quran memang power. Ya. Dan di antara doa Nabi Ibrahim tu yang apa ni? Ayat 40 surah Ibrahim tu. Rabbi ja'alni muqimas salah min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bacalah tu. Kita minta supaya kita sentiasa istiqamah dengan sembahyang. Di samping itu apa? Anak-anak kita, cucu kita jadi orang yang sentiasa mengerjakan sembahyang. Tengok anak cucu Nabi Ibrahim banyak jadi Rasul. Banyak jadi Nabi. Ya. Nabi Yaqub, Nabi Isa, semua anak cucu dia. Nabi Isa, anak dia. Nabi Yaqub, cucu dia. Nabi Yusuf, teacher dia. Nabi Ismail, anak dia. Berkat doa tadi. Amalkanlah tu. Bacalah bahasa Melayu lah, tak tahu bahasa Arab. Ni kadang-kadang baca bahasa Arab tapi makna tak tahu nak buat apa. Sampai sekarang pun masih ada lagi. Bukan sini lah, tempat lain lah. Rabbi ja'alni. Itu jangan aminkan lah tu. Dia untuk dia sendiri. Aminkan juga. Kalau aku tak aminkan. Patut Rabbi ja'alna. Jamal kan. Macam mana jadi imam macam tu, sedih kita tengok. Ya. Nabi Musa dengan tongkatnya, tengok Nabi Musa dengan tongkatnya, dipukulkan tongkatnya boleh jadi ular, boleh membelah laut merah tu. Laut merah tuan-tuan, bukan sungai ini sini sampai ke acara besar tu aja. Paling lebar apa sini sampai mana tu, sampai kalau dulu dalam Laman Bunda tu yang ada restoran dulu tu, situ aja yang paling lebar pun. Tapi laut merah ni kalau kita tengok peta Mekah Madinah ni 400 km lebih, laut merah tu lagi luas pada itu, lagi lebar pada itu. Kalau datang ribut dia boleh menenggelamkan kapal-kapal tu. Saya pernah dalam satu peristiwa tahun 2007 dulu, ketika kita dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah, masa itu berlaku ribut pasir kan. Besok-besok dengan cerita di Madinah, kapal jemaah haji daripada Mesir tenggelam di Laut Merah, 1000 lebih jadi mangsa. Tapi untunglah dia tak berdosa, baru buat haji bersih. Mati lemas waktu, mati lemas dah syahidah. Banyaklah Nabi kita Muhammad SAW antara mujizatnya apa? Bulan terbelah, turun ke bawah mengucap kalimah syahadah, terbelah dua, ya, satu masuk ke belahan sebelah lengan sebelah kanan, satu kiri, keluar daripada tengkok dia, bercantum balik. Itu bukan calon-calon kalau masa kita, ya Allah hebatnya. Tapi orang-orang musyrikin langsung, inilah sihir yang nyata, yang terus-menerus. Jom kita balik, tak payah beriman dengan dia. Tadi janji kalau boleh turunkan bulan tu beriman. Ini teruk punya perangai. Jadi kalau mau janji cerita macam-macam lah. Yang keduanya apa? Alim ulama kita dengan apa? Dengan dalilnya, dengan burhannya, dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Suruh buat baik, buat dah baik. Sebab dia pewaris Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Bermula ulama itu pewaris Nabi-Nabi. Bahkan Allah puji dia dengan firman-Nya, innama yasyallah min ibadil ulama. Sungguhnya hamba-hambaku yang takut padaku ialah dari kalangan ulama-ulama. Tapi kita kadang-kadang macam-macam kita kata ulama bahaya, dan jangan main-main. Dia pewaris Nabi-Nabi. Kita mengata dia, mengumpat dia, macam kita berperang dengan Allah, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ketiga ialah apa? Mujahid dengan pedangnya. Tengok sampai terkorban di sana sini, terkorban di Uhud, terkorban di apa ni, perang Badar, terkorban macam-macam lah tuan, ya. Dan ada kisah mengatakan kenapa kita ni dilarang daripada memindahkan jenazah yang meninggal di tempat itu ke tempat lain. Berlaku di antara peristiwanya Jabal Uhud tu lah, yang Rasulullah dikatakan nak bawa Sayyidina Hamzah ini nak dikebumikan di Baqi'. Maka Jabal Uhud bergerak-gerak, berkata, ya Muhammad, itu rezeki aku, urusan kat sini, jangan bawa ke Baqi'. Tapi kita kadang-kadang kita bawa ke balik kampung, ya. Itu bincanglah tu. Yang itu kena bincang keluarganya, hukumnya begini. Ya. Nak juga bawa, kena mandikan, ya, kena kapankan, sembahyang dulu supaya tidak balik tu dengan tangan kosong kan. Nak juga tu. Tapi kadang-kadang dikelit juga. Ya, saya pernah buat satu pengalaman. Kita dah nak maghrib, dah nak pergi ke kuliah kan. Telefon, Ustaz, ayah saya meninggal Ustaz.
Saya kata, apa-apa urusan, nantilah lepas Isyak kamu telefon saya lah. Rupanya buat balik kampung kan. Kelondongan. Tahu kelondongan? Kosong. Tak mandi, tak kapan. Saya kata, saya dah beritahu tadi. Itu pun saya telefon balik. Tak tunggu dia telefon, tak ada lah. Tak boleh begitu. Kecuali tempat itu tak ada tanah perkuburan atau tak digunakan. Macam seorang ustaz tu, selepas Dr. Harun dia meninggal kat New York tu kan, ada seorang ustaz dari Kuala Lumpur tu, dia meninggal di Beijing kan, tak digunakan kan, tak apa, itu bawa balik, tak apalah. Tak digunakan apa, macam mana? Tengok kerasnya, ketatnya Beijingnya, langsung tak bagi ni. Tempat kita bagilah tuan-tuan. Macam mana kan, cuma rujuklah dengan pengetua apa ni, siapa ketua dia, Nazir ke, ketua kampung ke, dia benarkan. Tapi sekarang pun jais dia bagi arahan ni, di mana dia meninggal kena aruskan situ lah. Dah betul rezeki dia. Dalam kitab apa, dalam kitab Kasyful Ghaibiyah dinyatakan kan, setiap bayi yang lahir itu dipalitkan dengan tanah di mana tempat dia meninggal, dipalitkan oleh Malakul Arham namanya. Ni dalam kitab Kasyful Ghaibiyah. Mungkin Dr. Harundin dulu kan, walaupun dia lahir di Perlis, dipalitkan oleh Malakul Arham tadi dengan tanah New York, maka dia meninggal di sana. Ya. Ni kitab yang sebut, aku sampaikan aja. Tak percaya terpulanglah. Tak percaya ke, nak percaya ke, terpulanglah. Itu yang kita baca, itu yang mengaji. Ya. Kemudian yang keempatnya muazzin dengan kalimah azannya. Masya Allah, untungnya tuan-tuan. Imam ada tak imam? Tak ada. Imam tak ada. Muazzin tu Bilal azan ni lah yang masuk dalam kategori apa? Yang mendakwah kepada agama Allah Ta'ala dengan kalimah azannya tu. Pukul 5 dah azan pertama. Tapi kita azan pertama pukul 5 ya. Tak ada 1 jam sebelum masuk waktu ya. Sepatutnya sekarang masuk waktu 6 suku, 5 suku lah maksudnya. Tapi dah jadi kebiasaan, tak apalah. Itu kelaziman tempat-tempat tu. Ya. Dan sebahagian daripada muazzin-muazzin ni kita sarankanlah janganlah tinggalkan daripada membaca tarjih itu, jangan tinggal. Sebab itu kalau tengok dari segi 4 mazhab tu, tarjih ini mengulang syahadatain sekali perlahan, sekali kuat, sekali perlahan, sekali kuat, ataupun 2 kali perlahan dan 2 kali terus kuat. Syahadatain ini asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, dia sunat muakkad. Sunat muakkad kita tahu setiap sunat muakkad kalau tinggalkan makruh kan. Tak buat makruh kan. Ya? Apa di antara contohnya? Sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat witir, itu sunat muakkad. Kalau kita tidur tak ada niat nak buat sembahyang sunat yang 2 tadi tu, makruh tidur kita kan. Maka begitulah tadi azan tadi. Itu dalam mazhab Hanafi. Adapun Maliki, Syafi'i, Hambali, rukun. Rukun tak dapat tidak. Kita pergi haji tak tawaf, sah tak haji kita? Kita pergi haji tak wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, sah tak haji kita? Tak sah, sebab dia rukun. Jadi disarankan yang tak buat tu buatlah, yang dah buat teruskan. Itu perkara yang baik. Ya. Dan kalimah azan ada berbagai. Ada 2-3 yang boleh kita lepaskan. Yang terbaik kalau kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh yang berkait dengan azan ni, tengok nak sebut Allah Akbar tu, roh pertama itu disakinkan dia dengan saktah yang sedikit. Disakinkan dia dengan saktah yang sedikit, bermakna dimatikan. Sakin tu mati dengan saktah dan berhenti yang sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang paling baik. Ini jarang kita dengar. Bilal sini di antara yang kelas, saya kata, bukan saya nak puji depan-depan. Dengan yang mantan Bilal dia dah besara, yang dah tak ada pun memang ada, semua ada kelas tuan. Apa yang di Umar apa tu? Umar Osman Bila Semari pun ada kelas, bila kita yang muda ni pun ada kelas.
Saya bukan nak puji depan-depan. Yang tak ada kelasnya kita pun cerita. Tapi itu kena cerita kat ada kopi sikit lah. Bawa dia, sembang dengan dia. Ya. Yang paling baik tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu tu masing-masing lah. Yang kedua, ra tadi dibariskan dengan baris dhammah, baris hadapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rullah itu. Tapi yang kita banyak dengar sekarang yang kedua ni. Patut yang pertama. Kalau tropi emas lah tu, dapat emas lah yang pertama tu. Yang ini perak je. Mana pilih? Kau pilih emas kan? Yang ketiga, boleh juga ra itu dibariskan di baris di atas fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Jadi kalau ada tukang azan atau bila-bila dia buat macam tu, baca macam itu, janganlah condemn dia. Ada dalam kitab. Nanti ditibai kita balik, terduduk kita di depannya. Dia mesti ada hujah dia. Ya? Nah, qomat kita jugalah. Cuma qomat ni bila sampai kepada hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dua ayat tadi tu digabungkan sekali. Itu yang paling baik. Dimatikan baik tak boleh. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah boleh. Tapi yang terbaik digabungkan sekali. Disambung sekali. Diwasalkan sekali. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ya. Dan bila yang pertama tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya dimatikan terus sampai bersuh pun dimatikan juga. Dimatikan dengan sakin, dengan sak, disakinkan dia dengan saktah yang sedikit. Dan dalam azan ni tuan-tuan, tengok uniknya, dia ada dua tempat dan dijamin dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan yang itu tuan-tuan. Tapi sekarang banyak orang tak buat. Ya? Banyak orang tak buat. Pertama apa dia? Ketika disebut kalimah Muhammadur Rasulullah, sunat dikucup 2 kali. Ya? 2 kali kucup, letakkan kat mata 2 kali. Baca marhaban bizikrillah ta'ala qurrata a'yunin ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul sebut dalam hadisnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'ani da'u faqubbala ibhamaihi fawada'a ala 'ainihi wa qala marhaban bizikrillah hingga akhirnya, fa ana syafi'uhu yaumil qiyamati wa qaiduhu al jannah. Rawahu al-Bukhari. Ya, mana siapa yang mendengar azan maka diambil 2 ibu jarinya, dikucupnya 2 kali, letakkan 2 kepada 2 matanya 2 kali dan disebut marhaban tadi tu, fa ana syafi'uhu yaumil qiyamati wa qaiduhu al jannah. Maka akulah yang membawanya, memberi syafaatnya pada kiamat dan membawanya ke syurga. Ini kalau kita tengok tok-tok guru kita dulu buat, budak-budak pondok buat, keluar 2-3 bulan dia tengok masyarakat tak buat, dia tak buat, malu dia. Apa nak malu? Jaminan syafaat Rasulullah. Jaminan syafaat Rasulullah SAW. Bukan main-main. Syafaat ni bukan beli jual beli. Yang keduanya, selesai saja azan itu dilakukan, maka kita baca doanya ikut macam mana yang dikehendaki dalam kitab. Jangan ikut television tak ada, selawat tak ada. Dia mesti dibawa ingat selawat dan salam kata Rasulullah SAW, baru kita baca doanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, baru Allahumma rabb hadhihi tammah was salatil qaimah. Yang disebut dalam hadis, ya. Barang siapa membaca doa yang tersebut itu dengan dimulai selawat dan salam kata Rasulullah SAW, nescaya wajiblah bagiku kata Rasulullah memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Jadi ada 2 tempat dalam azan, 2 tempat. Sebab tu jangan diabaikan. Kita dengan amal sendiri nak masuk syurga tak adalah. Rasulullah sendiri pun dengan dapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi syafaat Rasul itu penting sangat. Ya, sebab kita umatnya. Itu sedikit mukadimah kita pada pagi ini. Dan seterusnya kita sambung pelajaran kita insya-Allah. 246. Baik, di antara kewajipan suami kepada isteri itu selain daripada tanggungjawab memberi nafkah zahir dan batin,
Maka di antara tanggungjawabnya ialah dari segi kebendaan, pakaian, tempat tinggal, jadi rumah kediaman dia, dan alat-alat kebersihan. Dan juga kalau mampu, kalau kita ambil dia dulu kat rumah dia, masa itu dia ada orang gaji, pembantu rumah, kena ambil. Sebab tu di dalam Islam ni ada apa kalimah yang sebut sekupu. Kena cari jodoh tu yang sekupu. Sekupu apa? Sama darjat lah. Jangan kita ni pendapatan ni 2,000 lebih, 3,000, nak cari anak orang kaya raya yang make up dia pun 5,000 sebulan. Pokai tuan-tuan. Itu tak sekupu namanya tu. Menyusahkan. Kadang-kadang ada ni anak tuan ni, dia ambil delivery suami dia, itu dinda, tak apa. Yalah, mula-mula cinta tak boleh menghidupkan seorang, tuan. Semua mau pulus. Hidup semua nak pulus. Walaupun bukan semua tu perlukan itu, tapi semua benda perlukan pulus. Tak semua boleh dibeli, tapi itulah. Dengan cinta saja tak jadi. Ini bukan cerita Laila Majnun dulu, okeylah, tu suci betul-betul. Ya. Baik ya. Jadi di bawah ini terangkan satu persatu tentang kewajipan suami kepada isteri tadi. Yang pertama pakaian. Pakaian yang kita pakai inilah. Ya. Para ulama sepakat mengatakan wajib bagi suami memberikan pakaian kepada isteri. Ini adalah kerana berdasarkan dalil-dalil yang berikut. Yang pertamanya firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'ala maulidillahi wa 'alal mauludilahu rizquhunna wa kasatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wusaha. Surah Al-Baqarah ayat 233. Jadi dalam Quran pun disebut tentang kewajipan memberikan pakaian kepada isteri tadi. Artinya kewajipan suami ialah memberi pakaian, makanan kepada para ibu, pada isteri dengan cara yang makruf. Jadi nak berikan pakaian kepada isteri, pakaian yang menutup aurah, bukan yang nipis, bukan yang ikut dia bentuk badan. Itu tanggungjawab suami tu. Ya. Seseorang itu tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuan dia. Bagaimanapun ikut kadar kemampuan dia lah. Kalau sederhana, sederhanalah. Tak akan nak beli pakaian beratus-ratus, beribu-ribu. Itu artis. Alah, kat Mekah tu tengok jubah-jubah tu 60 rial, 50 rial kan. Mampu kita beli. Kalau tak pergi sana pun kirim-kirim lah kawan-kawan pergi sana. Beritahu sesi berapa. Confirm lah bentuk arah. Ya? Itu diantaranya. Kemudian dalam hadis pun disebutkan oleh Rasulullah SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW menyebut tentang perempuan. Baginda bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya untuk mereka isteri diwajibkan kamu hai suami memberikan makanan dan pakaian secara makruf, yang baik. Kalau makanan yang makruf itu mana? Yang halal, yang suci, yang bersih, yang puncanya daripada yang halal. Kalau puncanya daripada menipu ke rasuah, macam mana tuan-tuan? Halal tak tu? Rasuah halal. Rasuah ni kalau kita betul-betul kita fikirkan, dia macam babi juga. Kau nak cerita babi pula dah. Babi tak mau kita kan? Ya. Babi ni bukan saja kita tak mau, orang kafir pun tak mau bela kat sebelah rumah dia. Makan tak? Kan? Kan jadi heboh kan? Ya. Nak buat kandang babi. Woi, bukan kecil-kecil, berapa ratus hektar, 500 hektar. Allah, Masya Allah. Ya. Mana boleh bersamakan babi tu dengan apa, dengan belacan, dengan apa ni, wudu. Belacan wudu ni yang makan saja terasa. Sebelah-sebelah dia tak secium baunya pun. Bahkan kita kalau nasi goreng ni, kalau tak ada belacan, tak sedap tuan-tuan. Mana boleh sama ini? Kat mana? Kat jalan kopi sana tu, dekat mana kopi road sana tu. Kalau situ kandangnya sampai kat sini baunya tuan.
apatah lagi dengan pencemaran air dan sebagainya. Masya Allah, tempat yang nak dibuat tu tempat yang hampir dengan takungan air yang kita nak minum, nak makan, tuan-tuan. Ya. Saya teringat tahun 90-an dulu, salah seorang yang buat kuliah di tempat saya itu ialah Tuan Haji Ishak Yaakob, bapa kepada Ustaz Ramzi. Ustaz Ramzi yang meninggal kait COVID tu kan. Masa itu jawatannya Qadi Besar Selangor, timbalan Qadi Besar Selangor. Masa itu Qadi Selangor masih lagi Tuan Haji Abu Naim. Dia cerita di kuliah dia cerita. Ya. Masa itu air yang kita minum di seluruh kawasan Selangor ni, kalau Shah Alam ke Meru ke Bukit Kapar ke, daripada dua sumber kan. Salah satunya sumbernya ialah daripada air yang lalu Sungai Buloh, di mana di situ ada hospital penyakit kosta. Tapi itu sudah ditawarkan, dibagi chemical lah, clear lah, bersih lah, terjamin lah. Yang satu lagi melalui laluan perkampungan Cina yang benda-benda ni. Kalau Shah Alam yang lalu hospital penyakit kosta tu, yang Meru ya, yang berkapal yang lalu kampung perkampungan Cina yang benda-benda ni. Masa itulah 90-an tu. Dia kata dia tak boleh buat apa-apa sebab dia anggota kerajaan. Baik kerajaan tak boleh nak komen. Cuma dia bagi laluan kat kita ni, nak komen, biar ni masyarakat dia komen. Itu tahun 90-an kan. Kalau sekarang ni lagi maju, mana nak bendung apa benda tu? Tak boleh bendung. Dia makin banyak. Tengok Singapura cerdik, tengok macam mana. Dia makan benda tu, tapi tak membela. Satu ketika dia nak sewa Pulau Batam tu, nak sewa, nak jadikan tempat ternakan, tapi Indonesia tak bagi. Ya. Na'udzubillah lah, tak tahulah nak kata macam mana ya. Mudah-mudahan tak jadilah. Kesian dia lah. Sana tu perkampungan Melayu banyak, di antara Sungai Tengi, Pelda Sungai Tengi tu kat situ, tak jauh pada tu. Para fuqaha bersepakat mengatakan kadar yang wajib tentang pakaian itu adalah kadar yang memadai bagi seorang isteri, ya, yang mencukupi dan tidak ditetapkan oleh syarak. Bahkan dengan ijtihad hakim, maka hakim akan menetapkan kadar itu menurut kaya miskinnya kedua suami isteri itu dan mengikut kebiasaan perempuan-perempuan yang sebaya dengan dia. Alah, baju tu bukannya mahal sangat pun, 2-3 ringgit boleh beli, ya. Yang penting dia untuk aurah, dia bukan yang jarang-jarang itu. Dan sekarang alhamdulillah muslimah pakai pakaian yang untuk aurah, yang nampaknya kena sempurna lah kata orang ni. Kalau dulu tahun-tahun 50-an 60-an kita budak-budak dulu tengok macam mana tuan-tuan. Cerita madu 3 tak terbeliak biji mata kita. Bukan pasal ceritanya saja, pakaiannya tu. Tengok, ini contohnya lah. Kan alhamdulillah sekarang berubah. Kalau kita datang dari, kita balik dari Pulau Negara pun nak balik, tengok pegawai kastam yang perempuan pakai tudung untuk aurah, ya, cantik lah ni ya. Sama ada tudung pendek ke panjang tu, itu masalah lain lah, dia pakai juga maknanya, ya. Kemudian sekurang-kurang pakaian yang diwajibkan ialah sehelai baju yang menutupi badan, sehelai seluar yang dipakai yang boleh menutupi aurah, sehelai telkung yang boleh menutupi kepala, dan sepasang kasut. Pakaian-pakaian itu adalah diberi sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Dia ada tahapnya juga. Tapi kalau isteri kita yang bekerja tu bukan dua kali setahun, tuan. Dia mampu beli sendiri, belilah sendiri. Tapi dalam dia beli sendiri, sesekali nak kena belikan juga kecuali kita suami. Kadang-kadang tu almari sampai bengkok dia punya penyangkut tu, nak sangkutkan hanger tu sampai bengkok tu, nasib baik besi. Kalau kayu patah penuh. Baju baru gosok masuk situ, bila keluar tengok kedut balik, pasal apa, dah sempit sangat tempatnya. Satu bilik khas kadang-kadang boleh jadikan apa, kedai butik, tuan. Nak cerita sikit ni, saya ada seorang cucu angkat, Abdul Qayyum namanya. Dia ni anak saya ambil masa anak saya belajar di UUM, ya. Kesian ini, dia ni ibu ayahnya meninggal dalam aksiden jalan raya, tuan. Masa itu umurnya 2 tahun lebih.
Di samping anak saya perempuan ambil, maka dia punya profesor banyak ambil. 3-4 orang kongsi-kongsi bela dia. Jantung berlubang lah tu. Budak tu dah mak ayah meninggal, jantung berlubang. Abdul Qayyum namanya. Tapi nak kata hebatnya, dia profesor kan. 4-5 orang ni profesor tu bela dia, kongsi-kongsi bela dia, dia anak angkat. Dia tak minum lain kecuali zam-zam. Zam-zam aja. Kemudian jantungnya dah baik dah semua. Dia buat operasi baik dah. Nak ceritakan dia punya baik tu tuan. Umur 4 tahun, rumahnya tu dengan masjid tak jauh, lebih kurang 200 meter, jalan kaki sorang-sorang. Umur 4 tahun tu tuan. Tapi di bapa angkatnya takut nanti berlaku apa-apa, disewakan seorang pengamal. Sekarang ni dia ada di Sabah ni. Anak saya di Kelantan, dia kat Sabah ni. Nak ceritakan pasal baju ni, dia kalau dia pergi balik rumah mak angkat dia, anak saya tu, Umi tak takut ke ni? Macam ni jadi macam kedai butik ni. Umur 4 tahun ni. Besok Allah tanya nak jawab macam mana Umi? Rupanya budak-budak ni kalau kita bela sungguh-sungguh, ya, didik sungguh-sungguh, bagi pula minum zam-zam, memang dia punya akal cerdas kan. Umur 4 tahun pergi masjid, kita umur 40 tahun tak sampai masjid. Allah. Ya. Yang sedihnya itulah, maknya meninggal, bapaknya meninggal dalam kemalangan ajaran aja. Dia pula sakit batu. Tapi sekarang alhamdulillah lah, dah masuk sekolah dah sekarang dah. Dah pula sekolah kerja satu itulah. Nama pun cantik, Abdul Qayyum. Dia bagi warning mak angkat dia tu. Umi ni, Umi tak takut ni, baju banyak sangat ni. Macam betik je. Besok Allah tanya, nak jawab macam mana? Dia kalau apa ni, ibu dia kalau buka TV kuat-kuat ni, dia zikir lagi kuat tuan-tuan. Tenggelam ni. Suara televisi tenggelam tuan-tuan. Dia untung dapat anak macam tu ya. Okey, sikit lagi insya-Allah. Jadi sekurang-kurangnya dah diberi 2 kali setahun. Pemberian itu dah dilakukan di awal setiap tahun pada pendapat Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Manakala Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah pula berpendapat dah diberikan pakaian itu setiap 6 bulan sekali. Samalah 6 sekali, mana setahun 2 kali. Kerana kebiasaan pakaian itu akan ditukar ganti selepas 6 bulan. Maka jika sekali pakaian itu rosak sebelum 6 bulan, tidak wajib dibeli sebagai pengganti. Mana detailnya ulama-ulama kita buat kajian sampai macam itu tuan. Ya, nak meletakkan hukum tu macam itu, dia buat kajian sungguh-sungguh tu. Kewajipan yang kedua ialah tempat tinggal. Kewajipan suami mengadakan rumah kediaman yang sesuai untuk didiami oleh isteri, sama ada rumah kepunyaan sendiri pun boleh, atau secara sewa, pinjam atau sebagainya. Ini salah satu kewajipan dah, rumah tempat tinggal tu. Sebab tu kehidupan kita ni, kita perlu buat apa ni, buat prepare lah tuan. Diatur kehidupan kita ni. Agak-agak umur kita berapa tahun boleh beli rumah ke tidak. Ya. Kalau tak berhutang tu mungkin cara kita nak beli tanah-tanah apa, tanah-tanah yang ada tu kita beli, dirikan rumah situ untuk anak isteri kita, supaya tak sampai dia melarat. Ya. Sebab sewa pun sekarang bukan murah. Dapat RM60 sewa. Bilik saja pun tak dapat. Saya dulu sewa sebiji tuan, rumah 2 bilik RM60 atau 80-an dulu. Sekarang ada anak buah saya kat Kuala Lumpur, tengok di Bujang masa tu, tengok sewa bilik 400 tuan. Kalau gaji 2,000, 400 dah hilang hasil je dah. Sekarang bukan 400, 800, 700, 1,000. Dah kena fikir-fikir, ya Allah, macam mana dah. Macam kantin jugalah, kantin tengok, bila tengok maju sikit, daripada sewa 1,000 naik 1,500, kadang naik 2,000. Pokai kawan ni. Padahal 700 ke 800 cukup dah. Itu air api dia kena bayar lagi. Tak kata sedih lah tuan. Ya. Ada seorang kawan saya tu, dia sibuk kat Siti Alam ni, siapa Mizan, dia duduk kat jalan apa, jalan Jambu ujung sana ke apa, jalan Jambu ke jalan Nas tu, yang ujung sebelah sana, yang ada surau 2 tingkat tu.
Mula-mula sewa 10,000, di setiap alam 10,000, pakai Kuala Lot. Kena tengok nampak maju sangat, naik 10,000, 20,000. Tutup kedai kan. Apalah tamak sangat macam itu. Fikir dunia aja. Padahal kalau orang tu setiap sewa, kata naik 100 ke 200, okey, dia boleh cari sara hidup dia, boleh menggaji pekerja-pekerja dia. Tengok berapa pahala tuan-tuan. Ini tamak dunia aja. Tak tahulah pasal aku bukan macam itu. Kalau aku jadi taukid agaknya pun lebih kuat sama juga kau-nya. Sebab itu aku tak jadi taukid kan. Biar tak jadi taukid lagi bagus. Tapi lah macam tak munasabah lah. Wakmun tu kan, wakmun tu. Ya. Katakan mula sewa 1,000, naik 1,500. Tidak, pelanggan ni tak seberapa pun. Memanglah ada pelanggan tapi tak seberapa. Dia nak gaji pekerja lagi, bayar bil air api lagi. Tak faham lah kita lah. Tapi kalau kita faham agama, ya, kita ada sedikit harta, dibuat rumah sewa, rumah kedai contohnya, agak-agak lah. Baik ya. Tapi mudah-mudahan lah tuan-tuan yang ada kat depan saya ini, mudah-mudahan dah ada rumah masing-masing. Kalau sekarang sewa pun kena ada matlamat, umur 40 tahun ke 42 tahun ke, dah ada rumah sendiri. Supaya jangan sampai nanti bila kita dah pencen, dah bersara, masih lagi sewa. Itu sakit tuan-tuan. Kalau ada pencen tak apa. Kalau tak ada pencen, bahkan yang baru masuk ni ada pencen tak? Baru masuk tahun lepas 94 tu, tak ada pencen. Bila ada pencen Bilan? Aku pun tak ada pencen. Walaupun aku pun pernah kerja dengan jabatan tu, tak ada pencen. Pasal saya dari swasta pergi jabatan, tak ada pencen. Kita ambil kaid society, tak ada pencen tuan-tuan. Ya? Kalau tak ada rumah sendiri macam mana? Kena sedih lah. Jadi prepare lah. Kecil-kecil pun rumah juga, tak apa. Yang penting boleh buat tempat tinggal. Nak buat rumah besar-besar apa? Sampai 6 bilik, 5 bilik. Saya buat 6 bilik tu menyesal tuan. Bisa anak aku dah kahwin, besok tinggal aku berdua je. Itu kalau panjang umur. Ya? Buat 2-3 bilik cukup lah. 1 bilik tamu, ya, 2 bilik, 1 bilik kita, 1 lagi bilik mungkin anak-anak kita ya, kalau balik. Jadi kalau janganlah sampai menyewa tu sampai pencen lagi nak menyewa. Kalau kita ada pencen tak apa. Kadang-kadang seorang tu ada pencennya banyak pula tu. Ya. Kadang-kadang pencen dia seorang. Ada seorang sahabat saya ni baru meninggal ni di Batu 9 Siangkang, pencennya 4 tuan-tuan. Itu rezeki dia. Kenapa isteri 3 meninggal, dapat dia pula ada pencen pula 4 dah. Tapi dia tak tamat, dia bagi anak-anak dia. Fikirlah kalau 4 pencen berapa? Kalau 1,000 seorang, dah 4,000. Boleh kahwin baru. Ya? Jadi bagaimana keadaannya, kena sediakan satu rumah untuk tempat tinggal isteri. Itu kewajiban suami. Kerana firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna liyutudayyiqu alaihin. Yang disebut dalam surah At-Talaq ayat 6, ya. Artinya tempatkanlah mereka, yakni para isteri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Itu kalau satu isteri. Kalau 2 isteri kena cari 2 tempat. Kalau 3 pun kena cari 3 tempat. Jarang seorang suami ada 3-4 orang isteri satu rumah. Ini suami yang hebat ni. Ini suami yang hebat. 3 isteri, 4 isteri, 2 satu rumah, bilik lain-lain. Ini hebat tuan-tuan. Dia boleh kontrol si isteri tadi. Ada tak? Ada. Tok saya Haji Mansur, Roslan bin Haji Mansur, tok saya 4 sekali. Tapi cucunya tak belajar dengan dia, rugilah. Ya. Itu rezeki masing-masing lah tuan-tuan. Anak buah saya di Johor lah. Yang ikut dia anak buah saya di Johor. Bermakna cicit dia lah. 2 satu rumah. Bukan satu rumah, tidur satu bilik bertiga. Kau pelok.
Dia nak kahwin yang kedua ni, tujuannya nak dapat banyakkan anak. Isi pertama tu 6 orang anak. Kalau boleh nak dapat anak lebih lah. Habis kau tidur satu bilik bertiga, dapat anak macam mana? Ini pelik-pelik ni. Siapa yang cerita ni? Isi pertama cerita. Tapi dia harmoni dia, cantik. Tak gaduh, tak ada. Tak ada gaduh, tak ada apa. Tu hebatnya tu. Sampai isi pertama pelik. Bila buat projek dengan isi yang kedua ni? Kau nak buat saya kacau. Cuma kerja dia pendapatan dia okey lah. Kalau tak okey pendapatan dia, janganlah nak kahwin dua pula. Jangan mimpi lah tuan-tuan. Tu mimpi siang hari tu. Dan lagi firmannya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Surah An-Nisa ayat 19. Dan kamu bergaul dengan mereka, yakni para isteri, secara ma'ruf yang baik. Cakap lemah lembut, bantu kerja dia. Allah, kita yang sekarang ni payah nak tambah pasal kerja rumah tu serah semata-mata pada isteri. Kita jadi bos kat rumah tu tidak. Ya, perlu kita gosok baju, kita sama-sama gosok baju. Perlu bersihkan rumah, kita bersihkan rumah. Itu baru suami misali. Itu jangan macam itu. Kadang-kadang dia carikan satu lagi, tuan-tuan. Tak payah kita nak cari. Ini balik kerja je, tengok surat khabar, tengok TV. Yang isteri masalah kat rumah, kat dapur sana. Ya, jaga anak lagi, mengandung lagi. Ada suami mengandung, ada. Sakit ditanggung sendiri. Tapi saya ada dua orang ini. Orang ini orang hebat lah. Dia kalau isteri mengandung, yang sakit dia, yang muntah dia, tuan-tuan. Yang seorang lagi menantu saya, anak saya perempuan, ya, baru ini mengandung. Yang sakit, yang demam, menantu dia. Yang muntah-muntah, menantu saya. Mungkin dia ada perjanjian ni, yang lain tak macam tu. Takkan tak lah. Ya. Yang sakit bersalin pun menantu tu lah, laki-laki tu. Tak tahu macam mana dia boleh dapatnya tu, ya. Dia bai'ah tu katanya. Jadi pergaulan nak yang baik-baik. Bantu dia, tolong dia, jangan perintah saja. Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya dalam usia 8 tahun atau 9 tahun pada Rasulullah SAW, untuk kerjaan Rasulullah. 30 tahun kerjaan Rasulullah. Anas mengatakan, Rasulullah tak pernah suruh apa-apa. Tak pernah perintah itu, perintah ini, tak apa. Tapi Anas kena faham lah, mana dia tahu kerja dia apa, maka dia buat. Tak perlu disuruh. Dan Rasulullah memang tak pernah suruh. Itu akhlak Rasulullah. Maka kita dengan pembantu rumah, yang ada pembantu rumah lah, janganlah perintah itu, perintah ini. Dia pun nak rehat juga. Kalau habis seminggu sekali, bagi dia cuti ke apa, ya, dia bangun pagi, tengoklah pukul 4 pagi sampai 12 malam baru tidur. Jadi isteri macam itu. Yang tak ada pembantu rumah, isteri macam itu juga. Jangan arah itu, arah ini. Kalau nak bawa kopi pun, tolong bawakan kopi, boleh tak? Kau tak nampak ni, baru balik ni, panak-panak ni, kopi pun tak ada, apa tak ada. Cantiknya. Dia pengarah lah tu. Dia pengarah. Kesian di situ. Ya. Cuba sehari, 2-3 hari balik kampung. Sekali tu 2-3 hari balik kampung. Tengok, anak seraka kita jaga. Semua tak kena, tuan-tuan. Masak apa? Cubalah. Bila ada isteri, tengok garang semacamnya, bengkel semacamnya. Bila tak ada lah. Ni suami biasa memang tak boleh seseorang. Kita melihat, tuan-tuan. Tengok satu kawasan, satu karya tu, janda berapa banyak? Kalau dikira dengan duda, mana banyak? Banyak janda kan? Tengok. Jadi kalau suami meninggal, dia tak kahwin lagi. Payah nak kahwin lagi, tuan-tuan. Suami tak cerita lah, 3 hari je menangis, meleleh mata. Hari keempat meleleh juga, air dia meleleh, berair mata lagi dah. Pasal dia tak boleh seorang-seorang. Dia payah nak seorang-seorang. Tak selesa. Mana boleh nak basuh baju, nak gosok baju, nak masak lagi. Tak kerja aku kata dia. Itu penuh kedai tu. Kedai makan. Ya. Jadi bergaul secara ma'ruf ni termasuklah juga, tengok,
jaga kebersihan kita, ya, mulut kita bersih, tak berbau busuk. Ngerokok ke piye? Ngambung bocor ni, ada ngambung bocor ni, tapi mulutnya berbau. Apa fikir sendirilah. Tapi sini tak ada yang merokok kan, alhamdulillah. Bagus. Memang saya pujilah. Ya. Tapi kalau ke kampung-kampung, masya-Allah, ustaz-ustaz pun merokok. Kat kampung ustaz-ustaz merokok macam mana, tuan-tuan? Ni kalau juru-juru nikah ni merokok macam mana? Ada tak juru nikah yang merokok? Ada kan? Ada. Orang yang perokok tegar ni hebat, tuan-tuan. Buka puasa tu dah rokok tu kan? Kadang-kadang tengok air segelas saya minum sikit tu, 3 teguk je. Dah tu keluar dia. Mana pergi tuan ni? Rupanya dia bakar nyamuk. Merokok lah tu. Dan bagi mereka yang ada anak perempuan yang nak jadi wali, tadi tu juru nikah, yang nak jadi wali tu, janganlah merokok. Sebab sudah patwakan rokok tu haram. Maka bila berterusan jadi dosa besar, jadi fasik jadinya. Ya. Walaupun fasik ni dalam istilah, kalau di wali ni ada kelonggaran sedikit, dengan istighfar tu gugur dah dosa-dosanya, tapi janganlah amalkan. Ya. Kalau saksi, saksi kalau merokok, tuan-tuan jangan pilih jadi saksi nikah. Ya. Kalau ada orang dakwa, maka tengok, ya, terbatal pernikahan itu. Jangan main-main, ya. Baiklah, kita mungkin kita tangguh setakat itu saja. Sebab ini panjang ni. Selepas ini dipanjang, ya. Di antaranya ialah alat kebersihan dan perabot rumah tu pun perlu juga yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu kewajipan suami. Kalau tak ada tilam, tak ada katil, tilam tu kena ada. Tapi bila kita fikir Rasulullah SAW, tengok dengan apa digunakan apa? Alas tidur dia rumput rampai, tuan. Allah, selapis saja, tuan. Satu ketika isterinya Hafsah binti Umar diletakkan 2 lapis. Rasul terasa, ya, kenapa diletakkan lebih ini? Rupanya dia makin nikmat tidur tu, makin tilamnya makin tebal, makin lalai kita. Dia satu ketika Nabi Isa AS tidurnya berbantalkan batu. Batu jadi bantal dia, batu pecah tu. Itu pun syaitan tegur dia, syaitan lalu tegur dia. Hai, katanya Ruhullah, Nabi Allah, tapi tidur ada bantal juga. Kita kalau tak download pillow, bantal pun download pillow, tengok. Takut sakit leher, tak boleh tidur kita. Itu dahsyatnya, ya. Wallahu a'lam, yang baik dari Allah. Kalau ada salah, silap, kekurangan tu saya punya kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati, memberkati kehidupan kita dunia sampai akhirat, InsyaAllah. Dan kita akhiri, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li azwajina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu, ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami di dunia dan akhirat kelak, ya Allah. Janganlah kau palingkan hati kami setelah kau memberi petunjuk hidayah-Mu kepada kami. Kekalkan akidah kami dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in hinggalah yaumil qiyamah kelak, ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Himpunkan kami di yaumil qiyamah kelak bersama dengan orang-orang yang beriman, dan masukkanlah kami ke dalam surga, ya Allah, dengan iman dan rahmat-Mu yang mempahruai itu, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami sepanjang bulan Sya'ban ini, ya Allah, dan begitu juga bulan Rajab yang telah berlalu, ya Allah. Dan sampaikan usia kami dengan Ramadan-Mu, ya Allah. Sampaikan usia kami dengan Ramadan-Mu, ya Allah. Sampaikan usia kami dengan Ramadan-Mu yang penuh dengan segala keberkatan itu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.